Salam satu Malaysia dan salam sejahtera kepada Tuan Rosani Fikri. Pada hari ini kumpulan kami ingin terlibat daripada 3 orang iaitu Arvi Siram, Ayu Syahira Maya binti Isa dan saya Jaimla Kanang Sabai dari Foundation Business ingin membentangkan bagi 5 tajuk dipilih oleh kami iaitu tajuk keempat. Bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Bahasa Melayu mengikuti arus globalisasi pada masa kini. Apabila saya akan mula cakap langkah-langkah ini, saya ingin memberi sedikit pengenalan. Bahasa Melayu adalah sebuah bentuk standard bahasa Melayu yang dipiawaikan mengikut tetapan daripada Dewan Bahasa Pustaka sebagai bahasa kebangsaan negara Malaysia. Bahasa Melayu mencapai puncak kegembiraan sebagai bahasa tamadun Malaysia pada zaman Kesultanan Melayu dari sekitar abad ke-13 hingga 19. Bahasa Melayu menjadi bahasa pentadbiran, bahasa diplomasi, bahasa undang-undang, bahasa ilmu dan falsafah, bahasa perdagangan dan tinggi. Bahasa Melayu merupakan satu rukun bahasa yang digunakan oleh lebih daripada 200 juta penduduk dunia. Bahasa Melayu berkembang pesat dan mendapat pengiktirafan yang meluas. Pada tahun 2007, Kerajaan Malaysia telah membuat keputusan untuk menukarkan penggunaan bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia bagi menanam perbedaan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kita sewajarnya mengaji dan menyelidik 5 langkah yang perlu bagi memantapkan semula bahasa Melayu di pesara negara. Antara langkah yang boleh diambil oleh semua pihak adalah seperti mempertahankan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk semua mata pelajaran sekolah rendah, menengah dan menolak sebarang tuntutan untuk kembali kepada dasar. PPSMI mengambil tindakan segera untuk mendapat pembelajaran bahasa Melayu pada peringkat prasekolah, sekolah rendah, menengah sebagai pengalaman yang menarik, berkesan dan memikat dengan menggunakan pelbagai bahan kreatif dan inovatif. Selain itu, pihak yang terlibat boleh menyediakan latihan dalam perkhidmatan kepada semua guru untuk membolehkan mereka mencapai tahap penguasaan bahasa Melayu yang tinggi. Sistem pendidikan kebangsaan juga boleh menyusun strategi bagi merealisasikan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan rakyat di Malaysia. Seterusnya, Arvi Siram akan sambung isi yang kedua. Selamat sejahtera kepada semua orang. Nama saya adalah Arvi Siram, anak lelaki Sri Rama. Saya datang sini untuk membentangkan isi kandungan kedua dengan isi kandungan ketiga. Isi kandungan kedua ni adalah memastikan urusan rasmi negara seperti surat menyurat menggunakan bahasa Melayu. Okey. Tindakan ini sewajarnya diimplementasi di setiap peringkat daripada jabatan kerajaan, agensi, kerajaan, negeri, pihak berkuasa tempatan hingga jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung. Ia menunjukkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa rasmi yang digunakan dalam urusan yang melibatkan pentadbiran di negara ini. Terdapat sebahagian daripada jabatan kerajaan dan agensi yang lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris dalam komunikasi dan juga penceraman, kempen dan sebagainya. Sifat nafsi ini boleh diibaratkan seperti kacang lupakan kulit kerana tindakan tersebut seolah-olah mengenepikan bahasa yang membentuk pemikiran dan diri mereka pada asalnya. Maka,
Setiap kaki tangan awam dan sesiapa yang bekerja di bawah payung kerajaan Malaysia sewajarnya menggunakan bahasa Melayu dalam kebanyakan perkara, khususnya perkara rasmi, sebagai tauladan kepada masyarakat untuk mempraktikkan ia dalam kalangan diri mereka sendiri. Seterusnya, isi kedua, menghapuskan sekolah vernakular. Okey, kita boleh lihat kesan penubuhan sekolah vernakular pada hari ini di mana terdapat warga negara Malaysia yang tidak fasih malah tidak mampu bertutur dalam bahasa Melayu. Situasi ini adalah tidak sihat untuk negara kita yang telah lama merdeka dan hidup dalam kalangan masyarakat yang majmuk. Bayangkan jika anak-anak kita tidak boleh berkomunikasi dengan masyarakat daripada kaum Cina dan India kerana terdapat batasan bahasa dan bagaimana mereka ingin mengenali dan menghormati antara satu sama lain. Bahasa merupakan ejen perpaduan yang asas dan sewajarnya dipupuk dan diperkukuhkan sejak kecil. Persis peribahasa Melayu, melentur bulu biarlah dari debungnya. Intiannya, perpaduan antara kaum dan bangsa dan dalam negara masih lagi utuh, tetapi isu-isu rasisme masih menjadi polemik sehingga hari ini dan dengan menyatukan institusi persekolahan rendah, ia pasti dapat merencana perpaduan yang lebih kukuh. Isi seterusnya, Ayu Syahira Maya akan sambung. Terima kasih. Nama saya Ayu Syahira Maya binti Isa dan saya akan membentangkan isi 4, 5 dan kesimpulan. Isi 4. Melaksanakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah secara berperingkat. Dalam mengenai era globalisasi ini, elemen yang membantu kepada agenda pembinaan negara bangsa ialah sistem pendidikan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Dalam usaha memperkasakan bahasa kebangsaan, peranan guru amatlah mustahak kerana melalui pendidikan, murid-murid perlu disedarkan mengenai kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan dan bahasa komunikasi di Malaysia. Selain itu, tanggungjawab pemimpin institusi pendidikan, pensyarah dan guru adalah untuk menyemai semangat cintakan bahasa kepada generasi muda Malaysia supaya mereka fasih berbahasa Melayu, menghormati dan berbangga dengan bahasa Melayu yang menjadi cerminan sebagai identiti rakyat Malaysia. Isi 5. Malaysia juga sedang berusaha merealisasikan wawasan 2020. Dalam menjayakan wawasan ini, kita seharusnya mempunyai identiti sendiri yang mampu menaikkan nama negara di serata dunia. Rakyat Malaysia yang memasuki pertandingan atau perlawanan sukan hingga ke peringkat antarabangsa seharusnya mempromosikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Dan akhir sekali kesimpulannya, pembentangan ini telah membincangkan mengenai memartabatkan bahasa Melayu mengikut arus globalisasi pada masa kini. Jelas sudah kita lihat betapa pentingnya peranan bahasa Melayu dalam membina tradisi keilmuan. Oleh itu, bahasa Melayu harus diperjuangkan dan diletakkan sebagai bahasa saintifik serta diguna pakai dalam sistem pendidikan, pentadbiran, malahan dalam semua agenda negara. Kita juga harus ingat bahawa bahasa Melayu ini bukan sahaja berperanan sebagai bahasa saintifik, malah sebagai satu wahana buat masyarakat Malaysia bagi menyatukan pelbagai kaum dalam usaha mencapai perpaduan nasional seperti yang diharapkan dahulu. Oleh yang demikian, kita sebagai penutur asli bahasa ini seharusnya berusaha untuk mengekalkan bahasa ibunda kita supaya tidak lapuk di zaman dan terus menjadi bahasa yang dihormati oleh orang lain. Itu sahaja pembentangan dari grup kami. Sekian, terima kasih.